Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari SBP. Terlihat soalan kita yang pertama. Kemudian rajah di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dan diberi set semester P kesatuan Q kesatuan R. Pada rajah di ruang jawapan, lorek set A, Q pelengkap persilangan R. Terlihat soalan kita yang pertama iaitu Q pelengkap persilangan R. Untuk menjawab soalan ini, kita akan nomborkan pada tiap-tiap ruang yang ada di dalam set semester kita. Itu kita letakkan nombor ini secara rawak sahaja. Sini kita ada 5 ruang. Pertama sekali kita akan senaraikan Q pelengkap, iaitu nombor yang berada di luar set Q. Terdiri daripada 1 dan 5. Seterusnya set R terdiri daripada 4 dan 5. Kemudian operasinya adalah persilangan. Persilangan bermaksud apa yang ada di dalam Q pelengkap ada juga di dalam R. Dan jawapan kita adalah pada ruangan nombor 5. Jadi kita akan lorekkan kawasan bernombor 5 di sini. Seterusnya terlihat soalan B. P kesatuan dalam kurungan Q persilangan R. Seperti biasa juga kita akan letakkan nombor secara rawak. Dan kita akan selesaikan yang berada di dalam kurungan terlebih dahulu. Iaitu Q, set Q terdiri daripada 2, 3 dan 4. Seterusnya R, 4 dan 5. Dan operasinya adalah persilangan. Jadi kita akan ambil nombor yang sama di sini adalah 4. Dan seterusnya kita akan senaraikan pula nombor yang berada di dalam set P terdiri daripada 1 dan 2. Kemudian operasinya adalah U, iaitu kesatuan. Di mana kita akan ambil semua nombor yang ada di dalam jawapan dalam kurungan ini, iaitu 4 dan juga yang ada di dalam P. Maka jawapan akhir kita adalah 1, 2 dan 4. Kita akan lorekkan kawasan 1, 2 dan 4. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Dan untuk soalan B, kita akan dapat 2 markah. Maka keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah 3 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang kedua. Rajah 2 menunjukkan sekeping cardboard segi 4 tepat EFGH. Diberi luas kawasan berlorek ialah 30 cm persegi. Hitung panjang EF dalam cm. Di sini dalam rajah diberi beberapa ukuran. Dan diberi juga luas kawasan berlorek adalah 30 cm persegi. Dan kita akan menggunakan rumus luas segitiga iaitu 1/2 darab tapak dan darab dengan tinggi. Untuk mendapatkan tinggi segitiga ini, itu berada di sini, kita akan ambil X ditolakkan dengan 3. Dan tingginya adalah X tolak 3. Kemudian untuk panjang tapaknya, kita akan ambil 2X tolak 1 ini ditolakkan dengan 7 cm. Kita akan dapat 2X tolak 8. Kemudian kita akan menggunakan rumus segitiga 1/2 darab tinggi X tolak 3 darab dengan tapak 2X tolak 8 sama dengan 30. Kemudian kita akan permudahkan persamaan ini dan kita akan dapat X kuasa 2 tolak 7X tolak 18 sama dengan 0. Dan seterusnya kita akan menggunakan pemfaktoran untuk mendapatkan nilai X ini. Dan apabila pemfaktoran, kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan menu, kemudian kita akan tekan A dan kita akan ambil 2, itu polinomial. Dan degree-nya adalah 2. Kemudian kita akan masukkan nilai A di sini adalah 1 sama dengan. Kemudian B negatif 7 sama dengan. Kemudian C negatif 18 sama dengan.
Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita akan dapat X kita sama dengan 9. Kemudian ditekan sekali lagi untuk dapatkan nilai yang kedua, X sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan masukkan nilai ini di dalam kurungan. Kita akan tukar tandanya, X tolak 9, X tambah 2. Kemudian di sini kita kena pilih apakah jawapan untuk nilai X. Disebabkan nilai X ini mewakili panjang, maka kita akan ambil nilai positif, iaitu kita akan ambil X sama dengan 9. Seterusnya kita akan dapatkan panjang EF. EF di sini adalah 2X tolak 1. Kita akan gantikan X dengan 9. Kita akan ambil 2 darab 9 tolak 1. Dan kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 17. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menulis dalam bentuk arm persamaan kuadratik, kita dapat 1 markah. Seterusnya kita melakukan kaedah pemfaktoran, 1 markah. Kemudian kita menggantikan nilai X sama dengan 9 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita ke soalan nombor 3. Lakukan graf Y sama dengan sin 2X bagi X antara 0 sehingga 360 darjah di dalam ruangan jawapan. Di sini kita akan melakar graf fungsi bagi sin. Untuk menjawab soalan ini, kita kena tahu bentuk asas bagi graf sin. Bentuk asasnya adalah dalam seperti bentuk S. Bermula dengan sifar seperti ini. Secara umumnya, graf fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Dan kalau kita lihat di sini, untuk graf fungsi diberi di sini, nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah sifar. Untuk melukis graf yang melibatkan nilai B sama dengan 2, di mana B itu adalah mewakili tempoh. Tempoh adalah 360 darjah. Kemudian kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 180 darjah. Ini bermaksud satu putaran lengkap ataupun satu bentuk lengkap bagi graf sin adalah bersamaan dengan 180 darjah. Dan kalau kita lihat bentuk yang secara umumnya, satu putaran lengkap adalah 360 darjah. Ini bermaksud untuk graf Y sama dengan sin 2X, kita akan ada 2 putaran lengkap. Dan jawapan akhir kita akan jadi seperti ini. Kita buat satu putaran lengkap dan ditambah satu lagi. Dan di sini 360 darjah, sini 180 darjah. Sini X dan sini adalah Y. Dan amplitudenya masih sama, iaitu 1. Dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita melukis graf ini dengan bentuk yang betul dan juga tempoh yang betul, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 4. Sebuah syarikat menghasilkan 2 jenis mesin pencetak X dan Y. Pada tahun 2020, keuntungan yang diterima hasil jualan kedua-dua mesin pencetak tersebut ialah RM450,000. Pada tahun 2021, keuntungan yang diterima hasil jualan mesin pencetak X meningkat sebanyak 30%, manakala keuntungan daripada jualan mesin pencetak Y menurun sebanyak 5%. Sekiranya jumlah keuntungan pada tahun 2021 ialah RM497,500, cari keuntungan yang diperoleh daripada jualan setiap mesin pencetak pada tahun 2021. Untuk menjawab soalan ini, kita kena keluarkan persamaan yang ada di dalam soalan ini. Pertama sekali adalah hasil keuntungan kedua-dua mesin pencetak X dan Y pada tahun 2020 adalah RM450,000. Ini bermaksud X tambah Y, kita akan dapat RM450,000. Ini untuk tahun 2020. Seterusnya kita akan lihat pula pada tahun 2021, di mana dinyatakan di sini
untuk mesin pencetak X, hasil jualannya meningkat 30%. Bermaksud, kita akan ambil 1.3x. Kemudian mesin pencetak Y menurun sebanyak 5%. Bermaksud, kita akan tambah dengan 0.95y. Dan jumlah keuntungan adalah RM497,500. Dan di sini kita telah pun ada dua persamaan linear. Dan seterusnya, kita akan selesaikan persamaan linear serentak ini. Dan kita boleh menggunakan sama ada kaedah penghapusan, penggantian ataupun menggunakan kaedah matriks. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan menggunakan kaedah matrik. Pertama sekali kita akan tulis dalam bentuk matriks 1, 1, 1.3 dengan 0.95 darabkan dengan XY sama dengan 450,000 dan RM497,500. Kemudian XY sama dengan, kita akan songsangkan matriks 2 darab 2 kita ini, 1 per AD tolak BC, 1 darab 0.95 tolak dengan 1 darab 1.3. Seterusnya, A dengan D saling bertukar tempat, 0.95 berada di atas, 1 berada di bawah. Kemudian B dengan C bertukar tanda, 1 jadi negatif 1, 1.3 akan jadi negatif 1.3 dan didarabkan dengan RM450,000 dan juga RM497,500. Sampai takat ini, kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita katakan menu, kemudian kita tekan A, kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1, kemudian unknown, kita tekan 2. Seterusnya, kita akan masukkan nilai untuk persamaan pertama kita, 1 sama dengan, 1 sama dengan, kemudian 450,000 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua, 1.3 sama dengan 0.95 sama dengan, kemudian 497,500 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan untuk dapatkan jawapan, dan kita akan dapat untuk nilai X adalah 200,000. Kemudian kita tekan sekali lagi untuk dapatkan nilai Y, kita dapat Y sama dengan RM250,000. Selanjutnya, soalan ini menanyakan tentang keuntungan yang diperoleh daripada jualan setiap mesin pencetak pada tahun 2021. Jadi, kita akan menggunakan persamaan dua ini. Kita akan dapatkan berapakah keuntungan untuk X, berapakah keuntungan untuk Y. Jadi, kita akan ambil untuk mesin X, 1.3 didarabkan dengan 200,000. Dan kita akan dapat jawapan akhirnya adalah RM260,000. Kemudian untuk mesin pencetak Y, 0.95 didarabkan dengan 250,000. Dan kita akan dapat 237,500. Seterusnya, dari segi pemberian markah, kita menerbitkan persamaan linear, terdapat satu markah. Seterusnya, kita menggunakan kaedah matriks, kita dapat satu markah lagi di sini. Kemudian kita dapatkan nilai X dan nilai Y, kita akan dapat satu markah. Kemudian seterusnya jawapan akhir untuk X satu markah dan jawapan untuk Y satu lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita ke soalan nombor 5. Encik Wahid mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,000 pada tahun 2020. Jadual 5 menunjukkan pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Wahid. Hitung jumlah pendapatan bercukai bagi Encik Wahid. Adakah beliau layak mendapat rebat cukai sebanyak RM400? Baiklah, pertama sekali kita kena dapatkan pendapatan bercukai. Di mana pendapatan tahunan kita akan tolakkan dengan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Wahid, iaitu RM9,000. Kemudian insurans hayat RM5,000, kemudian gaya hidup, kalau kita lihat di sini dia ada had setakat RM2,500 sahaja.
Jadi di sini kita akan tolak dengan RM2,500 sahaja. Kita akan ambil 52,000 tolak 9,000 tolak 5,000 dan tolak 2,500. Dan kita akan dapat RM RM35,500. Kemudian soalan yang kedua, adakah beliau layak mendapat rebat cukai sebanyak RM400? Untuk rebat cukai sebanyak RM400, pendapatan bercukai mestilah berada di bawah RM35,000. Dan kalau kita lihat di sini, pendapatan bercukai Encik Wahid adalah RM35,500. Maka jawapannya adalah tidak. Encik Wahid tidak layak untuk mendapat rebat RM400 kerana pendapatan bercukainya melebihi RM35,000. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita ambil pendapatan tahunan ditolakkan dengan pelepasan cukai, terdapat 1 markah, dan pendapatan bercukai 1 lagi markah. Dan seterusnya kita nyatakan beliau tidak layak untuk mendapat rebat cukai 1 markah dan alasannya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita ke soalan nombor 6. Varian bagi suatu set data 2, 3, 4, 5, 6 ialah 2. Berdasarkan maklumat di atas, hitung varian baharu jika setiap data A ditambah dengan 2. Jika setiap data ditambah dengan 2, bermaksud varian baharu adalah kekal sama dengan varian sebelumnya. Jawapan kita adalah masih kekal 2. Seterusnya B didarab dengan 3. Jika setiap data didarab dengan suatu nombor yang malar, maka variannya juga akan turut meningkat sebanyak pemalar yang dikuasakan dengan 2. Di mana varian asalnya adalah 2 dan apabila setiap data didarab dengan 3, variannya juga akan bertambah dengan nilai pemalar dan dikuasakan dengan 2. Maka kita akan dapat varians barunya adalah 18. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 7A. Tulis kontrapositif bagi implikasi. Jika 7 darab 6 sama dengan 42, maka 9 tambah 7 darab 6 sama dengan 96. Untuk menulis kontrapositif, kita akan lihat nilai P dan juga nilai Q di sini. Ini adalah P dan ini adalah Q. Dan kontrapositif ditulis, jika bukan Q, maka bukan P. Maka jawapan akhir kita adalah, jika 9 tambah 7 darab 6 tak sama dengan 96, maka 7 darab 6 tak sama dengan 42. Seterusnya soalan B, lengkapkan premis 2 dalam hujah berikut. Premis 1, jika suatu set mempunyai X unsur, maka ia mempunyai 2 kuasa X subset. Dan kesimpulan, set A mempunyai 2 kuasa 6 subset. Di sini kita kena kenal pasti hujah ini bentuk berapa, sama ada bentuk 1, 2 ataupun 3. Dan kalau kita lihat di sini, hujah ini adalah hujah berbentuk 2. Untuk menulis premis 2, kita kena nyatakan perkara P di sini. Di mana kesimpulan ini adalah perkara Q. Dan kalau kita lihat di sini, perkara P adalah suatu set mempunyai X unsur. Dan nilai X itu kita akan gantikan dengan 6 di sini. Kerana kalau lihat kesimpulan, 2 kuasa 6. Kita lihat premis 1, 2 kuasa X. Dan X itu telah pun digantikan dengan 6. Maka jawapan kita adalah, untuk premis 2, suatu set mempunyai 6 unsur. Seterusnya soalan C. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor 2, 14, 34, 62 dan seterusnya yang mengikut pola berikut. Untuk menjawab soalan ini, kita akan membentuk suatu rumus untuk mendapatkan nombor pola 2, 14, 36, 62 dan seterusnya. Pertama sekali kita akan lihat nilai pemalar. Untuk setiap
pengiraan kita dapati nilai pembalannya adalah 4 dan juga negatif 2 ataupun tolak 2. Jadi kita akan ambil 4 kurungan tolak 2. Dan di dalam kurungan nombornya berubah-ubah. Bermula dengan 1, 4, 9 dan juga 16. Jadi kita akan letakkan dengan N. Kemudian kalau kita lihat urutannya daripada 1 terus ke 4 tanpa melalui nilai 2 dan 3. Jadi di sini kita akan melakukan operasi kuasa 2 untuk nilai N di sini. Dan di mana nilai N kita boleh gantikan dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mana kalau kita gantikan N dengan 1, kita dapat 1. Kalau kita gantikan N dengan 2, kita akan dapat 4. Gantikan N dengan 3, kita dapat 9. Gantikan N dengan 4, dapat 16 dan seterusnya. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Soalan B, untuk premis 2, kita dapat 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan C, kita akan dapat 1 markah di sini dan ternyatakan nilai N 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 8. Dalam rajah 8, O ialah asalan. Titik-titik P, Q, R dan S menunjukkan lokasi kedudukan kemah di sebuah tapak perkemahan. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus SR dan garis lurus QR adalah selari dengan paksi X. Diberi bahawa skala ialah 1 unit sama dengan 2 meter dan jarak kedudukan kemah Q dan kemah R ialah 20 meter. Di sini adalah 20 meter. Soalan A, nyatakan persamaan garis lurus QR. Kalau kita lihat, QR merupakan satu garis mendatar dan garis mendatar tidak ada nilai M ataupun nilai kecurunan. Dan persamaannya adalah kita akan ambil pintasan paksi Y-nya di sini. Untuk mendapatkan nilai pintasan paksi Y di sini, kita akan lihat pada garis lurus PQ telah pun diberi persamaan garis lurusnya 5Y sama dengan 8X tambah 50. Dan persamaan ini kita lihat perkali untuk Y adalah 5. Maka kita akan hilangkan perkali Y sama dengan 5 itu dengan kita membahagikan dengan 5. Kita ambil 5Y sama dengan 8X tambah 50 ini. Kita akan bahagikan tiap-tiap sebutan dengan 5. Kita akan dapat Y sama dengan 8 per 5X tambah 10. Maka pintasan untuk paksi Y di sini adalah 10. Dan persamaan garis lurus QR adalah Y sama dengan 10. Seterusnya soalan B, cari persamaan garis lurus yang menghubungkan kemah S dan kemah R. Itu garis ini. Untuk mendapatkan persamaan garis lurus, kita akan menggunakan Y sama dengan MX tambah C. Dan kita kena dapatkan nilai M dan juga nilai C. Dan kalau kita lihat di sini untuk nilai M untuk garis SR adalah sama dengan garis PQ kerana kedua-dua garis ini adalah selari. Maka nilai M untuk SR juga adalah 8 per 5. Jadi nilai M sama dengan 8 per 5. Dan seterusnya kita kena dapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, salah satu caranya adalah kita menggantikan nilai M, nilai X dan juga nilai Y di dalam Y sama dengan MX tambah C ini. Dan nilai M adalah 8 per 5. Kemudian untuk nilai X dan juga nilai Y, kita akan lihat pada titik R ini. Kita akan dapatkan koordinat titik R di mana pada paksi Y-nya di sini adalah 10. Kemudian untuk paksi X-nya di sini di mana jarak QR adalah 20 meter dan diberi skalanya di sini 1 unit bersamaan dengan 20 meter. Dan untuk menjawab soalan ini, kita kena dapatkan ukuran dalam unit ini. Ini bermaksud 20 meter kita bahagikan dengan 2. Dan kita akan dapat panjang QR adalah 10 unit. Di mana 10 unit itu bersamaan dengan 20 meter. Dan kita kena ambil nilai dalam unit, bukan dalam meter. Di X 10 dan Y juga 10.
Kemudian kita akan gantikan iaitu Y sama dengan MX tambah C 10 sama dengan 8 per 5 darabkan dengan X itu 10 juga tambah C. Kemudian kita tekan calculator, kita akan dapat nilai C sama dengan negatif 6. Maka jawapan akhir kita adalah Y sama dengan M iaitu 8 per 5 X tambah C iaitu tolak 6. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B kita menyatakan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 9. Encik Rahman merupakan seorang pegawai di sebuah syarikat swasta. Beliau menerima gaji bulanan sebanyak RM5,200. Bagi menambah pendapatan beliau menjadi ejen jualan langsung dan mendapat komisen sebanyak RM900 sebulan. Jadual 9 menunjukkan perbelanjaan yang perlu dibayar setiap bulan. Soalan A, hitung aliran tunai Encik Rahman. Untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan ambil jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Mana untuk soalan A ini, kita akan ambil pendapatannya adalah RM5,200 ditambahkan dengan komisen, dia dapat setiap bulan RM900. Kemudian kita akan tolak dengan nilai-nilai ini yang telah ada di dalam jadual ini. Kita akan tolak dengan RM1,000, tolak dengan RM1,200, tolak lagi dengan RM680, tolak RM300, tolak RM250 dan tolak RM520. Dan kita akan dapat jawapannya adalah RM2,150. Seterusnya untuk soalan B. Encik Rahman mahu membeli sebuah kereta terpakai untuk anaknya dengan harga RM35,000. Dia akan menggunakan wang tabung simpanannya sebanyak RM5,000 sebagai wang pendahuluan dan bakinya akan dibayar dalam masa 7 tahun. Kadar faedah sama rata yang akan dikenakan oleh bank ialah sebanyak 3.7%. Adakah dia mampu untuk membelikan kereta kepada anaknya? Berikan justifikasi jawapan anda. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena dapatkan harga bagi kereta tersebut. Harga asalnya adalah RM35,000. Kemudian dia akan gunakan RM5,000 daripada wang simpanannya untuk membayar wang pendahuluan. Jadi baki harga kereta itu akan dapat RM30,000. Kalau kita lihat sini untuk baki, kita ambil RM35,000 ini, tolak dengan duit muka RM5,000 dan baki kereta adalah RM30,000. Dan RM30,000 inilah yang Encik Rahman akan bayar selama 7 tahun ini. Dengan membuat pinjaman bank di mana faedah yang dikenakan adalah 3.7%. Untuk menjawab soalan ini, kita akan menggunakan rumus faedah mudah, iaitu I sama dengan PRT. Kita lihat di sini, I sama dengan P. P adalah principal, iaitu RM30,000. Darabkan dengan R. R adalah kadar faedah, iaitu 3.7%. Dan didarabkan dengan tempoh, itu 7 tahun. Dan kita akan dapat jumlah faedahnya adalah RM7,770 selama 7 tahun itu. Jadi ini bermaksud harga kereta itu akan meningkat. Kalau tadi kita lihat harga kereta asal RM35,000, kemudian tolak dengan muka dan harganya jadi RM30,000. Kemudian kita tambah pula dengan faedah bank. Kita akan dapat RM37,770. Kemudian kita akan bahagi pula dengan bayaran bulanannya selama 7 tahun, iaitu 12 didarabkan dengan 7 untuk mendapatkan berapakah bayaran yang Encik Rahman perlu bayar tiap-tiap bulan. Dan kita akan dapat RM449,64. Inilah jumlah yang Encik Rahman perlu bayar tiap-tiap bulan. Soalannya, adakah dia mampu untuk membelikan kereta kepada anaknya? Jawapan kita adalah mampu.
disebabkan Encik Rahman mempunyai aliran tunai positif sebanyak RM2,150. Jadi dia mampulah untuk membayar RM449 itu. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mendapatkan aliran tunai, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita mengira faedah mudah, terdapat 1 markah. Kemudian terdapatkan pula bayaran ansuran bulanan 1 markah. Kemudian kita menyatakan bahawa Encik Rahman mampu kerana mempunyai aliran tunai positif, dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 10, iaitu soalan yang terakhir di dalam bahagian A. A diberi C sama dengan 2M-35 dan D sama dengan 1/2N-432. Cari nilai M dan nilai N apabila CD sama dengan 1001. Kalau kita lihat di sini, persamaannya adalah CD sama dengan identity. Ini bermaksud untuk matrik D ini adalah matrik songsang bagi matrik C. Kenapa kita kata D adalah songsangan? Disebabkan pada matrik D kita ada nombor 1/2. Dan 1/2 ini merupakan penentu bagi matrik songsang. Jadi kita akan songsangkan C dan kita akan bandingkan dengan matrik D. Soalan A, kita akan songsangkan C menggunakan rumus songsangan. Itu kita akan ambil 1/A tolak AD, iaitu 2 darab dengan negatif 5. Kemudian tolak dengan B, iaitu M, darab dengan C, negatif 3. Kemudian A dengan D bertukar tempat, negatif 5 di atas, 2 di bawah. Kemudian B dengan C akan bertukar tanda, iaitu M akan jadi negatif M dan negatif 3 akan jadi 3. Dan songsangan ini sama dengan matrik D ini. Jadi kita akan bandingkan nilai tempat. Kalau kita lihat di sini, nilai N adalah setara dengan tempat negatif 5. Maka N kita adalah negatif 5. Kemudian untuk mendapatkan nilai M pula, kita akan ambil nilai penentu yang di sini, iaitu 1/2. Itu 2 pada di bawah ini bersamaan dengan AD tolak BC ini. Jadi kita akan ambil 2 darab negatif 5 tolak M darab negatif 3 sama dengan 2. Kemudian kita pemudahkan persamaan ini, terdapat negatif 10 tolak 3M sama dengan 2. Maka M sama dengan negatif 4. Seterusnya untuk soalan B, harga bagi 3 kg mangga dan 2 kg rambutan ialah RM24, manakala jumlah harga bagi 5 kg mangga dan 4 kg rambutan ialah RM44. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari harga dalam ringgit Malaysia bagi 1 kg mangga. Untuk menjawab soalan ini, kita akan tuliskan dulu persamaan linear kita. Iaitu kita akan dapat 3X tambah 2Y sama dengan 24. Kemudian di sini 5X tambah dengan 4Y sama dengan 44. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk matriks 3, 2, 5, 4 darab XY sama dengan 24 dan 44. Kemudian XY sama dengan, kita akan songsangkan matrik 2 darab 2 kita, 1/A darab D tolak dengan B darab dengan C. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 4 di atas 3 di bawah. Kemudian B tukar tanda jadi negatif 2 dan C juga tukar tanda jadi negatif 5 darab dengan 24 dan juga 44. Sampai ke tahap ini, kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita katakan menu, kita tekan A, kemudian kita tekan simultaneous equation 1, kemudian kita tekan unknown adalah 2. Kemudian kita akan masukkan nilai untuk persamaan pertama kita. Kita akan tekan 3 sama dengan 2 sama dengan, kemudian 24 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua, 5 sama dengan, 4 sama dengan, kemudian 44 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan untuk dapatkan jawapan. Untuk X sama dengan 4. Kita tekan sekali lagi, terdapat Y sama dengan 6. Soalan ini menanyakan tentang buah mangga. Maka jawapan akhir kita adalah 4.
Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita dapatkan nilai N 1 markah dan nilai M 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menulis dalam bentuk matriks terdapat 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah dan terdapat jawapan akhir untuk X adalah 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk perbincangan bahagian B dan bahagian C pula.